Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha barisan perongkanan, yang berusaha guru-guru yang saya kasihi serta murid-murid yang saya sayangi. Okey, pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit sebanyak berkaitan dengan pengoperasian pembukaan sekolah bermula 1 November. Seperti yang kita sedia maklum, pada 18 Oktober yang lalu, murid-murid prasekolah telah pun hadir ke sekolah seperti biasa dan menjalani pembelajaran secara semuka. Pada 1 November minggu akan datang, murid-murid tahap 1 iaitu murid-murid tahun 1, 2, 3 pula akan mula hadir ke sekolah secara penggiliran, ya. Seterusnya pada 8 November 2021, murid-murid tahap 2 iaitu tahun 4, 5, 6 pula akan hadir ke sekolah juga secara penggiliran. Okey, di sini saya jelaskan sedikit tentang maksud penggiliran ke sekolah. Murid-murid telah dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan A dan kumpulan B oleh guru kelas masing-masing. Ya. Ibu bapa boleh melihat dalam grup kelas masing-masing, ya, jadual penggiliran dan kumpulan-kumpulan penggiliran, ya, kumpulan A dan kumpulan B. Jadi bolehlah ibu bapa semua melihat di mana kedudukan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, ya, sama ada kumpulan A ataupun kumpulan B. Okey, kehadiran murid ke sekolah untuk PDP semuka adalah secara penggiliran mengikut jadual yang telah diedarkan dalam grup kelas masing-masing. Contohnya, sekiranya kumpulan A hadir ke sekolah, kumpulan B pula akan menjalani PDPR di rumah, ya. Begitulah sebaliknya, iaitu sekiranya kumpulan B hadir ke sekolah, kumpulan A akan menjalani PDPR di rumah. Jadual penggiliran telah dikongsikan oleh guru-guru kelas dalam grup WhatsApp kelas masing-masing. Okey, dalam slide yang akan saya berikan selepas ini, ya, kita tunjukkan contoh penggiliran dalam bentuk rajah, ya. Okey. Untuk murid-murid yang menjalani PDPR, guru-guru akan memberikan tugasan dalam grup kelas seperti biasa. Murid-murid haruslah membuat tugasan secara kendiri mengikut arahan guru di dalam grup WhatsApp, ya. Kerana bagi tahap 1 mulai 1 November ini, kelas-kelas GMAT untuk murid-murid tahap 1 tidak akan dilaksanakan, ya, memandangkan guru-guru semua mengajar di dalam kelas pada ketika itu, ya, bermula 1 November. Jadi tidak dapatlah menjalankan kelas GMAT seperti biasa, ya. Semua latihan dan tugasan untuk murid-murid PDPR di rumah diberikan secara WhatsApp di dalam grup kumpulan kelas masing-masing. Begitu juga bermula 8 November, tiada kelas GMAT untuk murid-murid PDPR tahap 2, ya, kerana guru-guru mengajar sebahagian lagi rakan-rakan kamu di dalam kelas, ya, iaitu kumpulan yang satu lagi, ya. Jadi untuk murid yang ber-PDPR di rumah boleh merujuk latihan ataupun tugasan-tugasan yang telah disediakan oleh guru-guru kamu di dalam grup WhatsApp kelas masing-masing. Kepada ibu bapa diminta dapat menyediakan alat tulis dan kelengkapan secukupnya bagi memudahkan anak-anak menerima pembelajaran di sekolah. Ya, murid dilarang berkongsi alatan dengan rakan-rakan, ya. Oleh itu, ibu bapa diharapkan sediakan semua kelengkapan secukupnya lah, ya, pembaris, pemadam, pensel, ya, pensel warna, ya, supaya anak-anak tidak perlu meminjam daripada rakan-rakan. Okey, murid-murid juga digalakkan membawa sanitizer sendiri agar dapat membersihkan tangan dengan lebih kerap, ya, sepanjang pembelajaran di dalam kelas. Maka di sini saya senaraikan pesanan ataupun tanggungjawab ibu bapa, ya, untuk memastikan anak boleh hadir ke sekolah atau tidak, ya. Pertamanya, pastikan anak-anak sihat sebelum hadir ke sekolah, iaitu anak-anak tidak demam, batuk, sersema dan sesak nafas, ya. Sekiranya ada gejala 4 ni, tak perlulah hantar anak ke sekolah, ya. Bagi anak-anak yang bersiko dan berimuniti rendah, boleh dikecualikan hadir ke sekolah dengan syarat mengemukakan surat rasmi kepada pihak sekolah, ya. Bermaksud jika ada salah satu gejala di atas yang saya sebutkan tadi,
berikan surat ataupun telefon guru kelas untuk memaklumkan ketidakhadiran anak-anak tuan-tuan dan perempuan. Seterusnya, memastikan anak tahu tentang cara penjagaan kebersihan dan keselamatan serta pematuhan SOP. Contohnya 3W, 3W iaitu wash, warn dan wear. Wash maknanya kerap basuh tangan, wear pakai mask, dan warn menjaga, amaran menjaga penjarakan, itu 1 meter. Kemudian pelitup muka perlulah disediakan untuk anak-anak kerana pihak sekolah tidak menyediakan pelitup muka, iaitu face mask. Jadi sebelum datang sekolah, pakaikan anak-anak face mask supaya sepanjang pembelajaran dapat melindungi sebarang kemungkinan sekiranya ada yang bergejala di dalam kelas. Sekiranya face mask adalah jenis fabrik ataupun kain, saya sarankan agar ibu bapa semua, tuan-tuan dan puan-puan, carilah fabrik yang berwarna hitam. Ini adalah ketetapan sekolah untuk lebih seragam. Seterusnya, elakkan 3S, iaitu tempat yang sesak, tempat yang sempit dan bersembang secara dekat-dekat. Kadang-kadang dalam kelas tu, kalau ada kawasan yang sesak, janganlah datang berkumpul beramai-ramai ataupun bersempit-sempit di satu kawasan yang lain pula, dan bersembang dekat-dekat di dalam kelas. Ini saya mohon sangat tuan-tuan dan puan-puan pesan kepada anak-anak. Seterusnya, pesan agar anak-anak kerap membasuh tangan. Sekiranya dah pegang alatan di dalam kelas, kerap basuh tangan kerana di luar kelas telah disediakan siki-siki basuh tangan berserta dengan sabun pencuci. Ibu bapa juga saya harapkan agar menasihati anak-anak supaya tidak berjabat tangan ataupun bersalaman atau bersentuhan antara satu sama lain, sama ada guru, rakan-rakan ataupun siapa saja di sekeliling mereka. Kemudian mematuhi sistem pergi dan balik sekolah yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Murid-murid akan dikeluarkan daripada kelas waktu balik secara berperingkat. Jadi patuhilah arahan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Penyediaan makanan dan minuman daripada rumah adalah digalakkan. Maknanya murid-murid digalakkan membawa bekal. Memastikan anak-anak mengambil sarapan sebelum hadir ke sekolah. Kerana pihak kantin tidak menyediakan, tidak buka pada waktu pagi untuk anak-anak minum sarapan pagi. Menasihati anak-anak agar tidak berkongsi makanan dan minuman dengan rakan-rakan. Menjaga kebersihan dan keselamatan sebelum dan selepas pulang dari sekolah, dan kerap membasuh tangan dan mandi selepas pulang dari sekolah. Untuk waktu persekolahan, jadual seperti biasa, murid-murid diharap sampai sebelum 7.20, dan waktu pulang waktu berakhir jadual persekolahan adalah pada pukul 12.30 bagi tahap 1 dan 1 tengah hari bagi tahap 2. Ini dalam jadual kelas lah. Untuk saringan di pintu pagar waktu datang ke sekolah, waktu hadir ke sekolah, pastikan anak-anak hadir sebelum 7.20 pagi. Keduanya, ibu bapa yang menghantar anak tidak dibenarkan masuk ke dalam kawasan sekolah. Ketiganya, saringan suhu akan dibuat oleh guru bertugas di pintu pagar. Catatan di bawah 37 darjah Celsius sahaja yang dibenarkan masuk ke dalam kawasan sekolah. Murid tahap 1 akan masuk melalui pintu utama. Kemudian murid akan berjalan terus ke kelas mengikut tanda arah dan berikan bacaan suhu kepada guru kelas. Manakala murid tahap 2 pula akan melalui pintu pagar kecil. Murid-murid berjalan terus ke kelas mengikut tanda arah dan sebutkan bacaan
suhu kepada guru di dalam kelas, ya. Ini semua dah maklum rasanya, ya, sebab kita dah pun melaksanakan pada bulan Mac dan April yang lalu, ya. Okey, berikut adalah peraturan ke tandas, ya. Seorang sahaja murid dibenarkan ke tandas. Murid-murid perlu mengambil kad sebelum ke tandas, ya. Pastikan mencuci tangan dan sabun sebelum keluar tandas, ya. Kemudian berjalan ke kelas mengikut tanda arah yang disediakan, ya. Ke mana saja pergi, ikut tanda arah yang telah disediakan. Okey, pada waktu rehat, semua makanan yang disediakan di kantin adalah dengan harga RM1, ya. Guru kelas akan mengeluarkan tempahan makanan sehari sebelum, iaitu pada petang sebelumnya, ya, untuk tahun 1 dan 2 sahaja, ya. Murid-murid digalakkan membawa sudu dan garpu dan meletakkan makanan yang dibawa di dalam bekas yang sesuai, ya. Sekiranya tidak menggunakan tangan, bawa sudu garpu sendiri, ya. Murid-murid juga perlu membersihkan meja selepas makan. Okey, murid-murid makan di dalam kelas bersama-sama guru, ya. Untuk tahun 3, 4, 5 dan 6, murid-murid akan beratur keluar ke kantin untuk membeli makanan dan minuman, ya. Murid makan di dalam kelas bersama-sama guru, ya, diawasi oleh guru di dalam kelas. Okey, seterusnya saya jelaskan di sini berkaitan dengan keluar pada waktu pulang ke rumah, ya, waktu terakhir. Kerana pihak sekolah akan menggunakan modal 2 untuk waktu penyuraian murid-murid, ya. Contohnya untuk tahun 1, walaupun dalam jadual waktu berakhir pada 12.30, tetapi kita keluarkan awal sedikit untuk memberi waktu penyuraian secara berperingkat, ya. Tahun 1 pada 12.15, pada pukul 12.15 kita dah keluarkan. Tahun 2 pada pukul 12.25. Tahun 3 akan dikeluarkan pada pukul 12 tahun 2 12.25, tahun 3 12.35. Manakala tahun 4, ya, di dalam jadual kelas murid berakhir pada pukul 1, tetapi tahun 4 kita keluarkan pada 12.45, ya. Tahun 5 pada 12.55 dan tahun 6 pada pukul 1.05, ya, lewat 5 minit, supaya murid-murid tidak keluar secara serentak dan dapat dikeluarkan dengan lebih teratur. Pada hari Jumaat pula, tahap 1 dilepaskan pada pukul 11.50 dan tahap 2 akan dibenarkan keluar pada pukul 12 tengah hari. Okey, kepada ibu bapa, saya berharap ikutilah zon pandu lalu yang telah ditetapkan, iaitu laluan kereta di sebelah luar dan laluan motosikal di sebelah dalam, ya, supaya tidak berlaku kesesakan, ya, di tempat menunggu ibu bapa, ya. Berikut adalah tata cara menghantar anak, ya. Ibu bapa menurunkan anak secara pandu lalu mengikut laluan kereta dan motosikal. Tidak mengambil masa yang lama untuk menurunkan anak. Kemudian dilarang parking kereta di zon pandu lalu, ya. Jadi kita tak nak ada blocking kat situ, ya, kerana banyak kereta yang akan melalui zon itu. Okey, tata cara mengambil anak, ya. Tata cara mengambil anak, tanggungjawab ibu bapa mengambil anak pada masa yang ditetapkan, ya, seperti yang telah saya sebutkan tadi, ya, mengikut waktu penyuraian tadi. Murid-murid akan keluar secara berperingkat untuk mengelakkan kesesakan. Anak-anak akan menunggu ibu bapa di tempat menunggu. Ibu bapa mengambil anak secara pandu lalu di kawasan zon pandu lalu. Dilarang parking kereta di zon pandu lalu, ya. Okey, tentang tata cara berpakaian, ya. Isnin hingga Jumaat pakaian uniform rasmi dengan lencana dan bertali leher. Rabu sekiranya ada baju pakaian unit uniform, boleh pakai unit uniform. Jika tiada, guna sahaja pakaian rasmi sekolah.
Okey, untuk hari Jumaat murid-murid lelaki boleh memakai baju Melayu dan samping biru gelap jika ada, ya, seperti biasa, ya. Untuk murid-murid yang ada bermasalah, ya, dengan pakaian, boleh berbincang dengan guru kelas ataupun saya sendiri, ya. Boleh menelpon saya, ya. Okey, selain daripada tu, untuk waktu pendidikan jasmani, murid-murid boleh memakai pakaian pendidikan jasmani, iaitu t-shirt sekolah dan seluar trek, ya. Aktiviti fizikal dijalankan secara ringan mengikut SOP yang telah ditetapkan, ya, iaitu dengan penjarakan fizikal yang telah ditetapkan oleh kementerian, ya. Murid dilarang bersentuhan dengan rakan-rakan ketika berada di padang, ya. Okey, untuk aktiviti co-curriculum pula akan dijalankan setiap Rabu tetapi secara dalam talian, ya. Guru akan menilai aktiviti co-curriculum murid melalui aktiviti co-akademik, ya. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan secara dalam talian kebanyakannya secara aktiviti lebih kepada co-akademik. Jadi tiada alasan untuk murid tidak mengikuti kerana markah akan diambil daripada aktiviti-aktiviti yang telah disediakan, ya. Kita ada markah untuk ujian segak, ya, untuk ujian PAJSK, segak di dalam pendidikan jasmani untuk PAJSK. Okey, itu sahaja yang ingin saya sampaikan untuk pengoperasian bermula 1 November ini. Saya berharap ibu bapa semua telah bersedia dengan kelengkapan dan persediaan dan memberi sokongan kepada pihak sekolah agar segala yang dirancang dipermudahkan, ya, insya-Allah. Jadi selamat bersekolah, selamat kembali ke sekolah kepada anak-anak, ya. Jaga kesihatan dan keselamatan di rumah supaya kita dapat hadir ke sekolah seperti biasa, ya. Sama-samalah kita berdoa agar COVID-19 terus pergi daripada muka bumi ini supaya kita dapat menjalani kehidupan seperti biasa, insya-Allah. Itu sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.